Okay, dia guna mentol Okay, so cahaya, reka bentuk elektrik, cahaya. Okay. Selain tu, selain daripada reka cahaya, dia juga berbunyi. Contoh katakan, bila berbunyi, maknanya ada sumber elektrik. Okey, selain berbunyi, dia juga bergerak. Bergerak tu mekanikal. Okey, seterusnya kita pergi laju sikit lah, 9 minit lah. Okay, kita terus kepada reka bentuk elektronik. Apabila sebut elektronik, kamu set terus dalam minda kamu apa sahaja produk yang menggunakan komponen elektronik, maknanya dia memiliki reka bentuk elektronik. Okay, komponen elektronik, contoh dia macam apa? Kawan-kawan ada sebut tadi, LED. LED itu adalah elektronik, komponen elektronik. Lagi kapasitor, transistor, metaboard. Yang itu semua adalah reka bentuk elektronik. Okey, seterusnya kita pergi kepada reka bentuk aquaponik. Okey, yang ini pun sudah kamu belajar tingkatan 2 dulu. Bila sebut aquaponik, apa yang kamu faham? Ingat tak agak-agak aquaponik itu apa? Tumbuhan yang tumbuh tanaman dalam air. Oh, tanaman dalam air. Lagi? Dengan ikan. Ikan. Okey, itu adalah contoh daripada penanaman aquaponik, yang mana gabungan di antara tumbuhan dan juga haiwan, ikan dalam satu kitaran penanaman. Okey, itu adalah aquaponik. Okey, seterusnya kita pergi kepada reka bentuk makanan. Yang ini pun kamu belajar tingkatan 2. Yang mana dalam reka bentuk makanan, yang kamu susun makanan bagi nampak cantik, ukir-ukir makanan bagi nampak cantik. Yang itu juga adalah sebenarnya reka bentuk teknologi. Cuma dalam fokus kita yang RBT ni, reka bentuk teknologi dekat sini, kalau kamu masih ingat, kamu lebih diberi penekanan selain daripada menyediakan makanan, lebih diberi penekanan berkaitan dengan penghasilan ataupun pembukusan makanan. Okay, dekat sini pembukusan makanan juga dikenali sebagai reka bentuk teknologi. Okay, so maknanya sekarang ni kita dah imbas kembali secara sepintas di dalam tingkatan 2 kamu akan belajar 6 reka bentuk teknologi. Yang pertama teknologi pembuatan, yang kedua mekanikal, yang ketiga reka bentuk elektronik, yang kelima bentuk aquaponik, dan 6 reka bentuk makanan. Okey, seterusnya kita terus ke tingkatan 3. Yang mana dalam tingkatan 3 kamu pun belajar berkaitan dengan reka bentuk mekatronik. Bila sebut mekatronik, terus dalam otak kamu ada 4. Bukan otak kamu tu jadi 4 okay, tapi ada 4 elemen. Apa elemen mekatronik yang pertama? Ingat tak? Boleh? Tak ingat tak? Kita dah tidur. Kau cikgu seorang dia sekarang ni tengah cakap. Tak cikgu tak. Kejap. Okay. So, reka bentuk mekatronik dia ada 4 elemen. Elektrik, elektronik, mekanikal, dan juga kawalan dan pengatur caraan. Okey, so dengan kata lain, katakan kalau kamu nak menghasilkan produk yang berbentuk reka bentuk mekatronik tu, dia dah pun mencakupi 2 teknologi dalam satu produk. Kalau kamu pilih untuk reka bentuk mekatronik, dia bukan hanya 2, ada 4 reka bentuk teknologi yang ada dalam produk itu. Tapi untuk bahagian kamu, untuk yang projek tingkatan 3, kita hanya wajibkan 2 teknologi dalam satu produk sahaja. Tak nak membebankan pelajar. Kalau pelajar nak buat
semua pun tak ada masalah, tapi jaranglah ada satu produk yang boleh dihasilkan untuk semua teknologi. Itu sebab daripada maknanya daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 sebenarnya kamu telah pun mempelajari 9 reka bentuk teknologi. Okey, so sekarang ni daripada 9 reka bentuk teknologi yang telah pun kamu pelajari, cikgu hanya minta kamu pilih 2 sahaja. 2 sahaja reka bentuk teknologi yang kamu nak hasilkan dalam produk kamu. Tak perlu banyak, 2 sahaja. Daripada 9 yang kamu dah belajar, hanya pilih 2 sahaja. Okey, kita terus pergi kepada contoh pembangunan produk. Ini cikgu bagi contoh. Kalau kamu tengok video yang cikgu dan link yang cikgu dah share tu, memang kamu senang nak faham. Tapi tak ada masalah, nanti kamu tengok kemudian. Okey, kita terus kepada yang ini. Yang ini adalah lampu. Yang ini lampu. Lampu perhiasan pun boleh, lampu tidur pun boleh, terpulanglah. Okey, bagaimana penghasilan lampu ini dibuat? Okey, kamu tengok yang warna putih dia ni. Yang warna putih dia ni, badan dia ni, dia buat menggunakan reka bentuk pembuatan yang menggunakan eksposi resin. Okey, yang warna putih ni eksposi resin. Okay, cuma untuk pengetahuan pelajar, kalau kamu nak guna eksposi resin, yang ini kos dia mahal sikit sebab eksposi resin ni dia mahal. Okey. Cuma cikgu nak bagi tahu awal-awal untuk yang tempoh PDPR ni, cikgu nak bagi penekanan kepada kamu untuk kamu cuba komplitkan, untuk kamu siapkan laporan dokumentasi dahulu. Penghasilan produk bila buka sekolah, bila PDPC bersemuka on seperti biasa, apabila jika dokumen kamu sudah lengkap, maknanya kita akan masuk bengkel. Kamu boleh terus menghasilkan produk. So, tapi kalau dokumentasi kamu pun tak lengkap, macam mana kamu nak hasilkan produk? Sebab itu cikgu sangat-sangat menekankan supaya kamu betul-betul faham untuk ni supaya kamu dapat fikir apakah produk yang sesuai untuk kamu hasilkan. Okey, seterusnya badan lampu ni dia buat daripada reka bentuk pembuatan yang menggunakan eksposi resin. Okey, nanti kamu tengok video tu, kamu akan tahu macam mana penggunaan eksposi resin. Okey, seterusnya nampak dia ada cahaya, dia ada light. Okey, cahaya itu dia menggunakan reka bentuk elektrik. Reka bentuk elektrik dekat sini dia menggunakan lampu. So sekarang ni, kalau buat yang ini, contoh katakan kalau pelajar buat yang ini, dia sudah pun mencakupi 2 teknologi dalam satu produk. Cukuplah. Ini bukan setakat 2, dia ada 3. Sebab apa? Sebab lampu yang dia pakai dekat sini adalah lampu LED. LED itu dia sudah pun mencakupi reka bentuk elektrik. Kalau kamu nak pakai lampu mentor kecil yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Okay. So cikgu nak bagi tahu untuk eksposi resin, kalau dalam kuantiti yang banyak, kalau kamu nak buat bentuk yang macam ni, dia perlukan dalam kuantiti yang banyak. Yang itu pelajar perlu keluarkan kos sendiri. Tapi nanti kita akan tengok contoh-contoh yang ke bawah. Tapi kalau dalam kuantiti yang kecil ataupun sedikit, dalam bengkel kita memang sudah disediakan untuk pelajar guna. So kalau kamu katakan memilih untuk membuat reka bentuk pembuatan menggunakan eksposi resin, kamu tak perlu fikir, cikgu saya kos mahal tak boleh beli, nak beli kat mana pun saya tak tahu. Yang itu tak perlu fikir sebab memang sudah ada di dalam bengkel. Sekarang ni kamu hanya perlu merancang apakah produk yang kamu nak hasilkan. Okey cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan 2 reka bentuk dalam satu produk. Okey, ini contoh produk yang pertama. Okey, kita terus kepada produk yang kedua. Okey, yang ini pun sama, masih lagi penggunaan lampu. Yang ini pun ada dalam link yang cikgu bagi tempoh hari. Okey, yang ini dia pun masih menggunakan 2 teknologi, iaitu yang pertama teknologi reka bentuk pembuatan.
Tapi yang ini dia menggunakan plaster of Paris. Macam mana dia jadi bulat ni cikgu? Tengok video cikgu baru kamu tahu macam mana boleh jadi bentuk bulat. Okey, dia menggunakan plaster of Paris. Plaster of Paris pun sudah ada di dalam bengkel. So kamu tak perlu fikir, cikgu plaster of Paris nak cari kat mana cikgu? Apa tu benda tu saya tak tahu. Contoh betul kan. Yang ini sudah ada dalam bengkel. So kalau kamu dokumentasi sudah lengkap, sudah siap, buka sekolah, kamu boleh terus on benda ni dalam bengkel. Itu rancangan cikgu kan. Yang penting kamu mesti ikut arahan cikgu lah. Okey, seterusnya dia guna lampu. Yang ini dia bukan pakai lampu LED ni, dia pakai lampu mentol. Okey, reka bentuk elektrik. Lampu sih. Okay, dia menggunakan lampu. Okay, so sudah pun mencukupi dua reka bentuk dalam satu kotak. Okay, ini contoh lampu Okay, kita terus. Kalau yang ni mungkin bukan semua pelajar mampu ataupun sanggup buat. So cikgu cuba bagi bentuk yang lebih mudah untuk kamu buat. Okay, kita terus kepada contoh yang ketiga. Okay, contoh ini. Contoh ini adalah kotak pensel. Okay, kotak pensel ini, okay, dia mencakupi di bawah reka bentuk fashion. Reka bentuk fashion, okay, dia adalah kotak pensel. Terpulang pada pelajar, macam mana sekalipun rupa bentuk kotak pensel yang kamu hasilkan, itu adalah dikenali sebagai reka bentuk fashion. Okay, so sekarang kalau kamu buat kotak pensel, dia sudah pun ada satu teknologi yang dikenali sebagai reka bentuk fashion. Okay, yang kedua, macam mana kita nak jadikan kotak pensel ini supaya nampak ada dua teknologi dalam satu produk. Ini dekat bawah ni. Okay, yang dekat bawah ni, dia pakai kitchen. Kitchen ini diperbuat daripada explosive resin. So katakan kalau kamu memilih untuk membuat kitchen, yang ini pun boleh kamu hasilkan di dalam bengkel. Pelajar-pelajar tahun lepas pun dia memang hasilkan sendiri. Acuan untuk menghasilkan kitchen ni pun memang ada di dalam bengkel. So itu bukan satu masalah untuk kamu. Eksposi pun cikgu dah sediakan. Apa lagi yang kamu nak? Hanya perlu usaha saja. Okay, contoh katakan apabila kamu ambil salah satu daripada kitchen ini, kamu letakkan dekat zip bag ini, zip kotak pensel ini, maknanya kamu sudah menggabungkan dua teknologi dalam satu produk. So, sudah cukup syarat. Okay guys, boleh faham sampai sini? Ikutlah cikgu cakap sorang-sorang. Kamu semua dah out. Cikgu bukan tahu. Ada orang tak? Ada cikgu, faham cikgu. So setakat ni, kamu clear tak apa yang perlu kamu buat? Clear cikgu. Jelas Boleh faham Tak faham tanya Okey cikgu. Cikgu laju sikit sebabkan kelas sampai 9 tu jaga. Sorry lambat sikit. Kita paksa tukar account sebab ada ibu bapa pelajar dia minta rekod sebab anak dia tak dapat join dia kerja. Okay, so nak rekod perlu guna account ATM. Okay, kita terus kepada contoh yang seterusnya. Okay, contoh katakan, cikgu, kotak pensel dengan kitchen ni perempuan lah cikgu. Saya boy cikgu, saya tak main lah benda ni. Nanti jadi, saya tak nak jadi sotong contoh. Itu untuk girl. Untuk boy pun ada kat bawah. Bisa. Okay, yang kedua. Kalau kamu tak nak guna pakai kitchen ini sebagai sebagai perhiasan. Bila kamu letak sini, fungsi kitchen ini dia jadi perhiasan. Okay. Kalau kamu tak nak guna kitchen sebagai perhiasan, kamu boleh buat yang ini. Okay, masih benda yang sama. Reka bentuk fashion, kamu menggunakan kotak pensel. Masih kotak pensel guys. Okay, kotak pensel. So maknanya dia sudah ada satu teknologi dalam satu produk. Okay, yang kedua. Ni kamu nampak tak yang warna putih ni? Nampak tak? Nampak. Nampak cikgu. Piramli cakap kalau tak nampak tu maknanya tak lama.
Cikgu harap sempat lagi jumpa kamu lepas bersemuka. Okey, gurau je. Okey, so yang ini adalah butang Butang ini dibeli, kamu beli kat kedai je ni, yang ni. Okey, so sekarang ni kita akan tukarkan butang ini kepada exposé resin. Maknanya butang ni asalnya boleh dibeli, tapi kita tak beli. Kita buat sendiri. Buat macam mana? Buat menggunakan exposé resin. So bila kamu sudah menghasilkan exposé resin, maknanya kamu sudah pun memilih reka bentuk pembuatan. So sudah cukup 2 reka bentuk dalam satu produk. Okay, cuba kamu bayangkan, kalau tak ada butang dekat sini, apa akan jadi pada kotak pensel? Barang akan terkeluar. Barang akan terkeluar. Lagi? Tak ada tempat untuk tutup dia punya barang. Tak ada tempat untuk tutup. So maknanya butang ini dia sebenarnya ada fungsi tak butang? Kalau tak ada dia, benda ni akan terbuka. So maknanya butang ini ada fungsi. Apa fungsi butang ni? Untuk tutup, untuk bentukkan dia punya bekas pensel. Okey, so maknanya butang ini dia ada fungsi Fungsi dia adalah untuk menutup ataupun untuk memastikan kotak pensel ini menjadi lebih kemas dan tertutup. Kalau tak ada butang ni, kotak pensel akan terbuka. So maknanya contoh katakan kalau kamu guna exposé resin dekat sini, maknanya exposé resin yang kamu gunakan dekat sini, fungsi dia adalah butang. So butang, apa fungsi dia? Kamu urailah sikit. Itu kalau kamu tengok dekat tugasan 1 yang cikgu dah bagi 3E tu, kamu boleh faham lah. Itu maksud fungsi dia dekat sini. Okey. Kalau kamu memilih reka bentuk fashion, kotak pensel. Okay. Fungsi kotak pensel tu apa? Untuk menyimpan alatan tulis supaya nampak kemas. Itu adalah fungsi dia. Okey, so cikgu harap kamu faham sampai sini. Cikgu bagi 2 contoh yang ini dalam bentuk cikin, yang ini dalam bentuk butang. Okey. Kalau kamu tak berminat untuk yang ni, sama dengan beg jean. Kalau kamu, cuma cikgu tak sure sangat beg jean sebab 3 tahun lepas, 2 tahun lepas memang pelajar kebanyakannya buat beg jean. Kalau boleh cikgu nak kamu hasilkan sesuatu yang lain daripada orang lain. Tak payahlah beg, cuba benda lain. Okey, kita terus kepada yang ini. Okey, yang ini adalah rak. Kita rak buku ke rak apa ke. Cuma dekat sini, kamu tengok yang ini ada pintu yang ini ada pintu. Okay, pintu dia boleh terbuka, boleh tertutup. Okay, tadi cikgu dah beritahu dengan kamu berkaitan dengan pintu. Apa yang boleh menyebabkan pintu itu boleh terbuka, boleh tertutup? Penggunaan engsel. Okay, so apabila contoh katakan kalau kamu nak hasilkan rak ini, kamu nak buat ada pintu. So, kamu akan memilih untuk menggunakan engsel. Dekat tepi pintu ni ada engsel. So, bila kamu menggunakan engsel, dia sudah pun mencakupi satu teknologi, iaitu reka bentuk mekanikal. Okay, itu dah cukup satu. Okay, yang kedua, okay, kamu nampak tak dekat pintu ni? Dekat pintu ni ada pemegang. Okey, pemegang sekarang ni yang dah siap dibeli, ready made. Okey. So kamu akan tukarkan pemegang ini kepada pemegang yang kamu buat sendiri. Okey. Pemegang yang kamu buat sendiri, kamu boleh hasilkan dia menggunakan exposé resin. Kalau kamu tak nak pakai exposé resin, kamu boleh pakai plaster of Paris. Apa fungsi exposé resin ataupun plaster of Paris? Sebagai pemegang pintu. Boleh faham sampai sini, guys? Boleh. Okey. Laju sikit kamu respon tu. Kita masa dah singkat Cikgu takut kamu ada GM lain Okey, seterusnya
contoh katakan cikgu asyik exposure resin, plaster of Paris. Tak ni lah cikgu. Saya nak sesuatu yang lagi advance cikgu. Okey, tak ada masalah. Kalau kamu katakan pemegang ni kamu tak nak buat daripada exposure resin atau plaster of Paris. Kamu nak beli yang sudah siap. Oh boleh, tak ada masalah. Kalau kamu beli yang sudah siap, yang itu dia bukan lagi dikira sebagai teknologi lah. Sebab kamu dah beli yang ready made. Cuma kamu boleh tukar, kamu boleh guna reka bentuk elektrik. Apa maksud reka bentuk elektrik? Ada, kalau bila nanti kamu masuk bengkel, kamu akan boleh sentuh, kamu akan boleh tengok hasil pelajar-pelajar tahun lepas. Kalau pelajar tahun lepas, so dia ada buat, dia buat tak besar pun, rak kecil je dia buat, rak mini je. Rak kasut dia buat. Tapi rak tu dia boleh, dia tutup, dia ada pintu, dia tutup. Bila tutup, dalam rak tu dia letak lampu dalam. Okay, dia pakai switch tekan buka, tekan tutup dekat sini. Okey, bila rak itu terbuka, lampu itu akan menyala. Bila rak itu dia tutup, lampu itu akan tertutup. Ada, pelajar buat dalam bengkel. So katakan kalau kamu nak buat yang macam tu, kamu nak letak lampu dalam rak kamu. Kamu tak nak buat yang pemegang rak, pemegang laci ataupun pemegang pintu ni, kamu nak buat yang ni pun boleh. Maknanya, yang pertama kamu letak engsel, yang kedua kamu letak lampu. So dia sudah pun mencakupi dua teknologi dalam satu produk. Okay, tunggu lagi sikit. Okay, seterusnya, kalau kamu tak nak buat yang ni, kamu boleh buat yang ini. Yang ini. Okay. Dekat rumah kamu, kalau kamu perhatikan, kalau ada laci almari ke apa, cuba kamu perhatikan dekat tepi dia ni. Dekat tepi dia yang warna putih ni. Yang warna putih ni dia panggil roller. Roller drawer tak silap. Okey, yang roller ni pun juga adalah salah satu daripada komponen mekanikal. Sebab apa? Sebab apabila ada roller ni, dia dapat melancarkan pergerakan laci ni untuk keluar ataupun untuk masuk. Okay. So kalau kamu tak buat pintu, kamu guna roller. Roller ni pun sama, dia sudah pun mencakupi reka bentuk mekanikal. Cuma komponen dia adalah roller drawer. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pun sama kaedah dia. Ada pemegang. Pemegang ni kita boleh hasilkan menggunakan exposure resin ataupun plaster of Paris, contohan reka bentuk pembuatan. So maknanya kalau kamu memilih untuk guna roller ni dengan pemegang ini, dia sudah pun mencakupi dua teknologi dalam satu produk. Okey, yang ini roller. Roller ni dia juga adalah komponen mekanikal. Kamu tak boleh guna roller ni, lepas tu kamu letak roller. Dia tetap jadi satu teknologi juga sebab dia daripada komponen di bawah teknologi yang sama. Contoh katakan kamu tak nak buat ni, susah aja tu, mahal aja. Semua contoh katakan kami nak buat macam ni nampak macam kosong je, macam orang dulu-dulu je. Cuma kami nak letak exposure dekat sini. Okey, tak ada masalah. Kamu letak exposure dekat sini and then kamu gunakan roller ni, 4 biji ni letak dekat bawah supaya senang tolak ke sana ke mana. Pun dia sudah menjadi dua teknologi dalam satu produk. Yang ini semua boleh beli ya. Okay. Seterusnya. Okey, yang ini adalah rak kotak pensel. Benda ni kecil je sebenarnya Okay, rak pensel, rak pensel. Ini pun benda yang sama Katakan kalau kamu nak buat reka bentuk yang macam ni, kalau kamu tak nak pakai yang engsel tu, kena buka macam pintu. Tak kemas, kamu nak yang laci macam ni. Pun sama, kamu letak saja roller dekat sini. Cuma untuk roller ni, setakat ni cikgu tak pastilah yang kecil nak beli dekat mana. Sebab saiz yang ada biasanya dia sedikit besar. So bila sedikit besar, maknanya produk kamu dia akan jadi besar. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Ada contoh dia yang cikgu bagi pelajar 2 tahun lepas dia buat dan produk dia memang bagus, kemas dan juga produk pelajar itu dijadikan sebagai contoh produk yang berjaya. Ada dekat bilik TS25. Okey.
Contoh katakan kamu nak buat rak laci ni, rak ni. Kamu guna laci. Laci ni kamu letak roller. So bila kamu sudah letak roller, maknanya dia sudah pun menggunakan satu reka bentuk yang dikenali reka bentuk mekanikal. And then macam biasa yang kedua katakan pemegang ini kamu nak tukar, nak guna reka bentuk pembuatan. Okay, so boleh tukar menggunakan exposure resin ataupun plaster of Paris. Contoh katakan kalau kamu tak nak pemegang ni, kamu nak bagi cantik, nak beli yang ready made yang dia sudah siap, tak ada masalah. So maknanya dekat sini tak ada reka bentuk teknologi. Kamu nak tukar, katakan dekat sini. Dekat sini cikgu, dekat sini saya nak letak lampu dah cikgu supaya bila malam-malam dia boleh jadi lampu tidur. Letak atas meja, pasang yang ni lampu tidur. Okey, fine, boleh, tak ada masalah. Contoh katakan, sini kamu potong, kamu tukarkan dengan benda ni. Benda ni dia panggil perspek yang luxina. Yang ini pun ada dalam bengkel kamu letak sini. So dia akan jadi luxina. And then dalam tu kamu letak lampu. Lampu ini pun sudah ada di dalam bengkel. So kamu tak perlu fikir untuk membeli sebab semua benda ada dalam bengkel. Yang kamu fikir hanyalah bentuk dan rupa bentuk produk yang kamu nak hasilkan. Okay, so kamu letak lampu sini. Letak bateri dekat belakang. So dia on, dia menyala. So maknanya dia sudah mencakupi dua teknologi dalam satu produk. Sini roller, sini lampu. Ataupun sini lampu, sini pemegang. Kalau katakan kamu tak nak guna roller, sudah pun cukup dua teknologi dalam satu produk. Okey, for the last Okay, ini adalah contoh pelajar yang cikgu